Siapakah kanak-kanak? Dalam Islam, kanak-kanak merujuk kepada seseorang yang belum balik dan belum mencapai peringkat mumayyiz. Peringkat belum mumayyiz bermula dari saat kelahiran seseorang kanak-kanak hinggalah usianya berumur 7 tahun. Apakah itu psikologi? Psikologi adalah disiplin yang bertujuan untuk menganalisis proses mental dan tingkah laku manusia dan interaksinya dengan persekitaran fizikal dan sosial. Apakah pula kaitan psikologi dengan kanak-kanak? Emosi kanak-kanak kebanyakan dipengaruhi oleh persekitaran serta suka meniru perbuatan orang lain. Mereka bertindak balas terhadap perbuatan yang ditiru serta menggunakan daya imajinasi untuk membayangkan sesuatu. Maka, ibu bapa perlu menunjukkan sifat yang mulia hadapan kanak-kanak, melayani mereka serta membela mereka dengan baik dan bersih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara-cara untuk menarik minat kanak-kanak terhadap Islam. Seperti yang kita tahu ini, pada permulaan awal kanak-kanak, mereka adalah seperti kamera yang merakam apa yang mereka lihat, merakam sekeliling mereka dan merakam apa yang mereka dengar, apa yang terjadi di sekeliling mereka. Jadi di sini, apa yang terjadi di persekitaran mereka itu amatlah penting untuk pembesaran mereka. Jadi, macam mana kita nak menerapkan keminatan anak-anak kita ni terhadap Islam? Salah satu contohnya adalah daripada keluarga itu sendiri, keluarga mereka sendiri, daripada ibu bapa mereka sendiri. Ibu bapa sangat penting memainkan peranan untuk mewujudkan keminatan anak-anak mereka terhadap Islam bermula daripada usia mereka yang kanak-kanak. Okey, salah satu cara ibu bapa yang dapat ibu bapa lakukan untuk menarik minat mereka terhadap Islam adalah menceritakan kisah-kisah Nabi kepada mereka sebelum mereka tidur. Sebab apa? Sebab di sini usia mereka yang seperti saya terangkan adalah mereka merakam apa yang mereka dengar, merakam apa yang mereka lihat. Jadi dengan kisah-kisah Nabi yang diceritakan kepada mereka, sedikit dapat memberi inspirasi kepada mereka untuk mengikuti seperti itu. Bila mereka mempunyai contoh ataupun tauladan yang baik, mereka akan menjadikan apa yang mereka idolakan itu, mereka akan buat menjadi seperti mereka. Jadinya mereka mengidolakan orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik, orang-orang yang kuat agamanya, mereka akan jadi seperti itu, insyaAllah. Okay, seterusnya, ibu bapa juga boleh memberikan anak-anak melihat cerita animasi yang negara kita tayangkan. Sebagai contoh adalah animasi Omar dan Hana. Animasi Omar dan Hana ini banyak menceritakan kisah-kisah, banyak memaparkan, menunjukkan cara-cara hidup Islam yang mana bacaan doa, akhlak yang mulia iaitu sabar, kalau marah kena sabar, cara-cara bercakap dengan ibu bapa. Jadi apa yang mereka lihat itu serba sedikit melakukan apa yang dilakukan dalam animasi itu. Selain itu juga, ibu bapa juga perlu menunjukkan persekitaran yang baik. Yang mana umur mereka ini, umur kanak-kanak ini, mereka banyak bersama dengan keluarga. Jadi sekiranya bai'ah ataupun persekitaran keluarga mereka itu mengamalkan cara hidup Islam, akan memberi impak yang besar terhadap mereka, anak-anak ini, untuk mengikuti apa yang dididik oleh ibu bapa pada masa yang akan datang. Jadi peranan ibu bapa sangatlah besar dalam didikan anak-anak ini untuk mereka lebih mengetahui tentang Islam. Sekiranya permulaan awal mereka ini tidak kita tunjukkan, tidak kita memperluaskan pengetahuan diorang tentang Islam, sehingga besar nanti diorang akan sedikit susah. Akan susahlah untuk mereka mengenali apa itu Islam, untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh agama Islam. Sekian, itu sahaja penerangan saya, beberapa contoh cara untuk menarik minat kanak-kanak terhadap Islam. Seterusnya saya persilakan sahabat saya yang seterusnya. Terima kasih. Tidak menolak kebenaran bahawa kita semua tahu Nabi Muhammad SAW merupakan insan yang mempunyai peribadi dan juga akhlak yang sangat mulia serta menyayangi semua peringkat masyarakat, tidak kira umur. Baginda turut menyayangi kanak-kanak. Dia diceritakan dalam satu kisah di mana ada kanak-kanak yang bertindak memanjat belakang baginda dan bermain-main di atas baginda. Kalau kita lihat zaman sekarang, kalau kanak-kanak buat macam tu dekat golongan dewasa, mereka akan dimarahi. Berbeza dengan Rasulullah SAW, dia mengambil pendekatan psikologi. Baginda tidak memarahi kanak-kanak tersebut, malah baginda bertindak memeluk serta mencium mereka dengan penuh kasih sayang. Ada juga diceritakan dalam satu kisah yang lain, Nabi Muhammad SAW, baginda akan bertindak memberi salam terlebih dahulu kepada kanak-kanak. Sebab apa Nabi melakukan perkara sebegitu? Sebab Nabi nak mendidik dan juga menanamkan sikap suka memberi salam dalam diri kanak-kanak tersebut. Bila kanak-kanak tu jumpa dengan orang yang lebih dewasa daripada mereka, mereka akan
memberi salam terlebih dahulu. Jadi kita dapat lihat kat sini bahawa Rasulullah SAW mengambil pendekatan psikologi dalam berinteraksi dalam kanak-kanak, tanpa menggunakan kekerasan, tanpa memarahi, tanpa menggunakan perkataan yang kasar, hingga menggunakan perkataan yang baik-baik. Saya kanak-kanak itu menerima dan berasa dekat, tidak segan untuk berinteraksi dengan golongan yang lebih dewasa daripada mereka. Seperti yang diceritakan tadi, apa yang Nabi katakan kepada kanak-kanak tadi? Dalam keadaan Nabi memeluk, mencium kanak-kanak tersebut, lalu Nabi berkata, "Engkau adalah bunga-bunga yang cantik di taman-taman Allah." Kita boleh lihat bagaimana psikologi yang Nabi gunakan untuk menarik atau menyentuh hati atau berinteraksi dengan kanak-kanak melalui percakapan yang digunakan. Kita juga dapat lihat bahawa Nabi sangat lembut tutur bicaranya terhadap kanak-kanak dan baginda menentang kekerasan atau menengking atau marah atau memaki kanak-kanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huda Nabila binti Muhammad Maliki, nombor matrik 057001. Di dalam bahagian saya akan membuat satu rumusan tentang kesan psikologi dakwah yang digunakan oleh Nabi dalam berinteraksi dengan kanak-kanak. Oleh kerana Nabi SAW sangat sayangkan kanak-kanak, ianya telah menjadi contoh teladan kepada masyarakat bagaimana untuk melayani dan menyayangi kanak-kanak dengan baik biarpun mereka masih dalam keadaan usia yang sangat muda. Kesan daripada tutur kata yang baik dan perbuatan yang mulia daripada Nabi telah menyebabkan kanak-kanak yang lahir pada zaman Nabi ini sangat menyayangi baginda dan mereka ini tidak segan untuk berinteraksi dengan Nabi walaupun mereka ini berbeza dari segi umur. Tutur kata dan perbuatan Nabi terhadap kanak-kanak juga mampu memberi pengaruh yang sangat baik dalam kehidupan hingga dapat mengurangkan masalah gejala sosial dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Sebab apa berlaku sedemikian? Ini kerana pendekatan psikologi Nabi terhadap kanak-kanak adalah sangat-sangat bagus dan ianya memberi kesan kepada diri kanak-kanak tersebut sehingga memberi pengaruh yang sangat bagus dalam diri mereka. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekali, Nabi adalah insan terbaik yang diutuskan Allah kepada umat manusia. Begitu indahnya cara Nabi mendekati dan berinteraksi dengan kanak-kanak tanpa sedikit pun menggunakan kekerasan. Oleh itu, adalah baik sekiranya ibu bapa hari ini menjadikan cara interaksi Nabi sebagai panduan dalam bentuk akhlak kanak-kanak supaya mereka mampu meneladani akhlak Nabi.